Sekarang ni kita tengok dah ada 29. Okay, saya rasa kita mulakanlah. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, terima kasih kepada tuan-puan dan juga tuan penceramah Cik Nurul Asli binti Sabiran yang telah bersedia daripada awal tadi. Jadi seperti yang telah dimaklumkan sebelum ni, kita akan adakan satu taklimat OBE bagi pengisian dan kepahaman kita lah berkenaan dengan OBE. Ya. Okey. Sebelum kita mulakan taklimat OBE daripada Puan Nurul Asli, kita mulakan dulu majlis kita dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Okey, jadi rasanya dengan tidak melengahkan masa lagi, Cik Nurul Asri dah bersedia ke nak bagi taklimat ni? Boleh dah. Okey, saya serahkan teruslah majlis kita ni kepada Cik Nurul Asri untuk menyampaikan taklimat OBE. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih Puan Syikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So saya ambil masa sikit je lah hari ni, mungkin tak sampai sejam kot. Cuma untuk refresh balik apa di OBE, apa yang kita nak kena buat, apa yang kita nak kena prepare. Okay. So ringkas saja penerangan saya hari ni sebab kita dah ada knowledge dah tentang OBE ni dan kita memang melaksanakannya. Jadi ini untuk tujuan kita macam yang Ketua Jabatan bagi tahu tadi, untuk ingat balik, untuk refresh balik, tengok kat mana yang perlu kita tambah baik ataupun kita kebanyakannya untuk kita aware balik pelaksanaan OBE di Politeknik. So hari ni saya akan terangkan 4 perkara ni lah dalam taklimat saya, iaitu memahami dan mengaplikasi konsep OBE dalam pengajaran dan pembelajaran. Kita ada terms-terms seperti constructive alignment dan juga CQI. Ini terms yang penting dalam OBE. Yang kedua, memahami PO, PLO dan juga CLO. Yang ketiga, menulis pelaksanaan aktiviti OBE dalam rancangan mengajar. Ini disebabkan ada antara kita yang tak jelas apa nak tulis dalam RM tentang aktiviti OBE yang kita dah jalankan. Berapa banyak yang kita nak tulis, apa kandungan kita nak tulis. Dan yang keempat, bahan pengajaran dan pembelajaran yang sejajar dengan OBE. Apa konten yang perlu ada. Secara ringkasnya, pelaksanaan OBE di Politeknik Malaysia dah pun dilaksanakan bermula daripada Julai 2010. So kita sekarang dah 2011, so maknanya 2021, so maknanya dah 11 tahun dah pelaksanaan OBE tersebut. Dan untuk pelaksanaan dokumen kurikulum yang dikuatkuasakan pada Jun 2019, kita guna pakai sampai sekarang ni. So sebenarnya OBE itu start daripada pembangunan kurikulum. OBE itu start daripada pembangunan kurikulum sampailah kita ni yang melaksanakannya. Kemudian outputnya nanti kemahiran pelajar tu. OBE, untuk definisi OBE menurut SPEDI 1994, OBE adalah yang panjang-panjang ni, tapi saya dah outlinekan perkara penting, iaitu starting with a clear picture of what is important for students to be able to do, then organizing the curriculum, instruction and assessment to make sure this learning ultimately happens. So OBE bermula dengan aktiviti tentang apa yang akan dicapai, apa yang student mampu buat, boleh buat, patut buat. Kemudian kita bangunkan kurikulum untuk capai
keperluan knowledge dan juga kemahiran student. Lepas tu kita bangunkan macam mana nak mengajar, the instruction, dan diukur dengan penilaian. Okay, so ia melibatkan, proses OBE ini melibatkan restructuring of curriculum, assessment and reporting practices in education to reflect the achievement of higher order learning and mastery rather than accumulation of course credit. So OBE ini sebenarnya memfokuskan kepada kemahiran pelajar. Apa yang pelajar sepatutnya ada, apa yang pelajar sepatutnya capai. Okay? Dan dia fokus kepada outcomes. Okay? So kalau kita mengajar, yang kita ukur adalah CLO. Okay? Untuk keseluruhan program, yang kita ukur adalah PLO. Alright? So OBE ini kita fokus kepada CLO dan bukan sekadar mengajar topik-topik dalam kursus. Topik dalam kursus adalah menyokong outcomes ataupun CLO bagi kursus tersebut. Okay? Kalau dulu kita mengajar sebelum pelaksanaan OBE secara tradisional, kita ikut topik. Topik ni kena habis, awak kena tahu topik ni apa-apa. Tapi kalau untuk OBE, pelaksanaannya adalah lebih kepada pengukuran CLO. Dan CLO ni diukur dengan topik yang boleh menyokong apa pengetahuan dan kemahiran yang pelajar patutnya ada. Okay. And OBE, it's not what we want to teach. It's what the students should learn. Kemahiran apa yang sepatutnya ada. Okay. Dan bila bercakap tentang OBE, kita akan dengar dan kita akan familiar lah dengan terms ni, iaitu closing the loops. Macam mana nak tutup kita punya circle pelaksanaan OBE tu, bermula dengan program objektif. Okay, program objektif PEO, lepas tu program outcomes PLO, and then course outcomes CLO. Setiap satu ni ada sumber yang fit untuk apa konten yang sepatutnya ada. Dan biasanya input-input ni kita dapat daripada alumni, misi dan visi, stakeholders, pemegang taruh dan juga jawatankuasa penasihat. Input-input ni kita dapat daripada pihak-pihak ni untuk kita bangunkan PO, PLO dan juga CLO. Bila dah ada apa yang nak dibangunkan, kontennya, apa yang sepatutnya pelajar ada, kita akan ukur dengan assessment. Kemudian kita buat analisis, capai ke tak capai, itu nanti kita buat CQI. Okay? CQI itulah nanti akan tutup loop ni. Okay? CQI yang akan tutup loop untuk proses OBE kita. So untuk kita pensyarah khusus, kita dah deliver kita punya pengajaran, kita dah deliver kita punya topik, kemudian kita akan buat assessment. Kemudian kita tengok apa yang pelajar boleh capai, setakat mana. Lulus semua ke, ada yang separuh tak lulus ke dalam kelas ke, tu kita kena buat CQI. Pelajar lulus, kita buat CQI, pelajar tak lulus pun kena buat CQI. Lulus CQI, kalau lulus kena buat CQI, maksudnya in the future untuk pengajaran yang akan datang, kita kena kekalkan pencapaian tersebut, apa caranya. Kalau ramai lagi yang tak lulus, lagi banyak lagi step ataupun tindakan-tindakan yang kita kena buat untuk pastikan pelajar capai at least markah dia. Kalau kita set dalam kita punya document core tu adalah 50%, markah at least 50%. Okey, ini yang saya maksudkan tadi dengan PO, pembangunan PO, PLO dan juga CLO. Okey, PO kita ukur 3 hingga 5 tahun selepas graduation, PLO lepas dia habis graduate semester 6 dan CLO lepas dia habis kursus 1 semester, tempoh 1 semester. Okey,
dan di atas tu adalah yang menyokong yang lain. Kita refer sumber-sumber yang lain seperti falsafah pendidikan kebangsaan, misi dan visi institusi, matlamat pendidikan dan juga program AIMS. Semua maklumat ni yang kita ambil untuk kita bangunkan kita punya PU, PLO dan juga CLO. So start daripada pembangunan kurikulum tu memang kita dah mula dengan step untuk OBE. Okay. So OBE circle-nya terdiri daripada 3 pihak, iaitu 3 perkara. Okay. Intended learning outcomes, outcomes apa yang nak dicapai. Okay. Kemudian ada learning activities. Apa aktiviti? Pengajaran dan pembelajaran di kelas. Kemudian kita ukur dengan assessment. Dan dia ni berkait, berpusing, beredar. Okey, antara setiap satu. Okey, katalah course learning outcomes-nya pelajar boleh buat bahan A. Okey. Aktiviti untuk menjadikan pelajar boleh buat bahan A mesti bersesuaian supaya kita boleh bagi kemahiran pelajar boleh buat bahan A. Dan untuk tahu pelajar ni boleh ke tak boleh buat bahan A, kita kena buat assessment. Dan assessment tu pun kena bersesuaian untuk mengukur tahap kemahiran pelajar untuk buat bahan A. Okey, ini yang kita panggil dengan constructive alignment. Dia kena bersesuaian. Kemahiran yang perlu ada pada pelajar mesti disampaikan dalam kelas untuk pelajar capai tu macam mana. Apa tindakan kita, apa input yang kita kena bagi kepada pelajar untuk pelajar dapat kemahiran tu. Dan bila kita dah bagi kemahiran tu, kita kena ukur betul tak pelajar dah dapat melalui assessment. So aktiviti ni berterusan. Ini yang kita panggil constructive alignment. Kalau dalam syllabus, okey, saya extract daripada syllabus. Okey, ini yang kita maksudkan dengan constructive alignment. Katalah CLO 1, apply the concept and principles of the related electrical circuit and so on ni. CLO 1, okey, aktivitinya, CLO-nya. So pelajar sepatutnya boleh apply. C3, tahap kognitif. Okay, so cara untuk kita bagi kemahiran tu melalui interactive lecture, melalui discussion. Okay, 2 cara, interactive lecture dan juga discussion. Cara uji melalui test, quiz dan juga end of chapter. Apa yang dimaksudkan dengan align? Kita tengok CLO 1 ni mengukur tahap kognitif. Apply, boleh mengaplikasi. So cara kita mengajar guna 2 cara, interactive lecture dan discussion. Sesuailah sebab kognitif kan, so kita kena bagi lecture. Student tu sendiri kena terlibat, buat discussion. Okay. Cara kita menilai melalui test, quiz dan juga end of chapter yang pelajar kena menulis. Sebab kognitif kan dia kena ingat balik, dia kena hafal ke step pertama, dia kena faham, hafal, lepas tu dia akan applykan apa yang dia dah belajar dalam kelas. Okay? Itu yang kita maksudkan dengan align. So kena align. Kalau tak align macam mana? Kalau tak align maksudnya kita nak bagi kemahiran lain, kita guna cara yang tak sesuai, cara mengajar yang tak sesuai dan kita ukur dengan metod yang tak tepat. Contoh, kita nak ukur apply the concept and principles ni tadi. Kita ajar dah betul, interactive lecture and discussion. Kita buat assessment melalui presentation. So tu tak align lah sebab presentation tak mengukur C3. Okay. Okay, delivery methods, kita refresh balik je lah. Delivery methods dalam OBE, okay, interactive lecture, online learning atau e-learning, active learning, problem-based learning, project, lab work, cooperative learning dan juga industrial visit. Ni methods, delivery methods. Dan methods tu juga dikaitkan dengan
student-centered learning. Student-centered learning tu apa aktiviti yang kita buat dalam kelas. Kita minta pelajar buat discussion, lepas tu present. Kita minta pelajar buat amali dalam kelas, okay, sebelum kita nilai. Okay, kita buat simulasi kepada pelajar, okay, macam mana cara nak buat, lepas tu pelajar cuba buat sendiri. So itu adalah student-centered learning. Okay, ada pelbagai kaedah lah dalam student-centered learning. Okay. Dan dalam OBE juga pengukuran tahap pencapaian pelajar ni kita ukur melalui tiga learning domains, iaitu kognitif, psikomotor dan juga efektif. Okay. Ini semua orang maklum lah sebab kita dah memang ini kita punya core business kita dalam kita mengajar ni. Kita kena tahu tahap kognitif, maknanya yang pelajar kena berfikir. Okay, psikomotor, amali, praktikal. Okay, efektif ni kemahiran ataupun generic skill. Kita panggil dulu sebagai generic skill yang perlu pelajar ada selain daripada knowledge dia dan juga praktikal dia. Okay, dan untuk kurikulum Jun 2019, kita domain-domain learning domain tu kita dah bertukar. Daripada dulu kita panggil learning domains, sekarang kita panggil cluster. Masih lagi ada domain tu tapi kita ikut MQF edisi kedua, dia dah dinamakan sebagai cluster. Okay, ada 5 cluster dan 5 cluster ni nanti yang akan di-mapkan untuk PLO bagi setiap program. So untuk kejuruteraan, PLO-nya ada 12. Okay, 12 PLO untuk kejuruteraan untuk disesuaikan dengan 5 cluster mengikut MQF. Alright, kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu PEO. Apa dia PEO, apa dia PLO dan juga apa dia CLO. Okay, PEO, Program Educational Objective. Tadi diukur 3 hingga 5 tahun selepas pelajar graduate. Dia adalah satu kenyataan yang luas, yang umum. Okay, yang menerangkan tentang career dan juga pencapaian profesional yang kita boleh prepare kepada kita punya graduate. Okay. PLO, statement yang menerangkan tentang apa yang sepatutnya pelajar tahu dan boleh, know and able to perform. Apa yang dia tahu dan apa yang dia boleh buat atau apa yang dia boleh capai bila dia tamat pengajian. Dia sampai je SEM 6, ketua program nanti akan ukur, akan tengok PLO 1 berapa pencapaian, PLO 2 sampai PLO 12. Okay, so kat situ kita ukur. CLO, bila kita habis mengajar lah, habis 1 semester, kita dah boleh tengok dah result pelajar kita. CLO 1 berapa, CLO 2 berapa, CLO 3 berapa. Okay. Okay, saya ekstrakkan daripada program information untuk GKE. So, kat mana yang dikatakan educational goals, kat mana program aims tu, kat mana PO, PLO dan juga CLO. Okay, educational goals, matlamat, ada statement ni dalam program info. Okay, program aims pun ada. Ni dalam program info. Begitu juga dengan PO. So PO tadi broad statement yang menerangkan tentang career and professional accomplishment. So ada 4 PO. Kalau ada 4 PO, practicing technician in electrical engineering related field. Career and professional accomplishment. Maknanya pelajar JKE nanti boleh buat practicing technician in electrical engineering related field. Kita ukur bila 3 hingga 5 tahun after the graduation. Okay, PO2, contributing to society with professional ethics and responsibility. PO3, engineering knowledge and technical skill
dan ada enterprising activities. PO4, enhance knowledge for successful career advancement. So complete lah career and accomplishment untuk graduate JKE ada dalam PO. PO ni kita nak ukur kat mana? PO ni kita ukur, kita ada mappingkan dengan PLO. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, ni dia PLO. Next is PLO. Program Learning Outcomes. Untuk setiap program, dia ada kenyataan untuk PLO. Okay, ni contohlah saya ambil PLO 1 sampai PLO 7. Okay. Dan CLO pun sama juga, untuk setiap kursus ada learning outcomes-nya. Ni contoh, saya ambil satu contoh daripada kursus di JKE. Okay. So kalau kita tengok dalam program info, kita boleh nampak nanti ada mapping untuk PO1 nak diukur daripada PLO mana. Okay. Sama je dengan PLO. PLO ni kita akan mapkan nanti nak dicapai daripada CLO mana. Lepas tu CLO ni pula nak dicapai, nak diukur daripada topik apa. Okay. Dia punya pecahannya macam tu. Okay. Start daripada topik, ukur CLO, CLO boleh ukur PLO, PLO nanti ukur juga, ada kaitan juga dengan PO. Okay. Secara ringkas sajalah saya terangkan. Okay, next is penulisan macam mana nak tulis OBE activity dalam RM. Sebenarnya arahan itu adalah daripada, yang inilah saya ambil daripada slide daripada unit quality. Okay, kena ada sekurang-kurangnya 3 kaedah atau aktiviti atau teknik yang dinyatakan. Okay, contoh, ini contoh daripada slide daripada quality lah. Okay, dan yang kata macam mana nak ringkaskan lagi ataupun apa nak kena masukkan, apa nak kena tulis. Okay, kalau saya ringkaskan macam ni. Okay, kita nyatakan OBE aktiviti kita, apa yang kita minta pelajar buat. Contohnya kita minta pelajar buat presentation. So kita ada buat arahan kepada pelajar. Okay, saya nak awak duduk 4 orang satu kumpulan, awak bincangkan. Okay, yang ni. Lepas tu present balik dalam kelas. Kalau ada kawan-kawan yang nak bagi komen ke, input ke, kita share. Okay, itu arahan. So kita nyatakan je lah secara ringkas. Kita kata pelajar dibahagikan kepada kumpulan, satu kumpulan 4 orang. Pelajar kena cari maklumat apa. Maklumat tu tujuannya nanti untuk apa. Okay. Lepas tu dah dapat konten untuk perbincangan tu, discussion tu, kita minta pelajar present supaya kita tengok betul tak betul apa yang mereka present. So secara ringkasnya kita nyatakanlah apa aktiviti tu. Kalau discussion, kita nyatakan discussion atau simulation atau practical work. Okay, kita nyatakan lepas tu apa arahan kepada pelajar dan apa hasil daripada aktiviti tu. Pelajar boleh buat apa? Pelajar boleh explain, pelajar boleh bentuk bahan A, pelajar boleh apa yang kita dapat daripada aktiviti tersebut. Cikgu Rosli, nak tanya, boleh interrupt ke sambil boleh. Okay. Maksudnya kat sini ialah kita target kepada siapa, and then aktiviti apa, and then output lah, betul? Ya, betul. Target, arahan, macam yang nyatakan target, okey, target, arahan dan hasil. Ya. Okey. So, lagi mudah macam tu. Kita tak perlulah nak fikir apa nak tulis, ataupun ada setengah orang tulis discussion, group discussion. Tapi sebenarnya kita kena nyatakan group discussion tu tentang apa, supaya nampak ada aktiviti yang kita buat. Kalau tulis group discussion saja, nanti tak nampak apa aktiviti yang sepatutnya pelajar buat, apa pula input yang pensyarah bagi kepada pelajar. Okey, nak tanya satu lagi. Yang aktiviti yang kita berikan kepada pelajar, dia lah dalam bentuk ialah formatif. Jadi adakah soalan yang kita berikan tu perlu direkodkan? Ataupun dia just sekadar dalam slide pun dah ada memadai dia, kita memenuhi penilaian formatif tu? Kalau saya soalan tu saya masukkan dalam slide je.
Okey, jadi Saya masukkan soalan dalam slide. okey, jadi arahan tu ada dalam slide memadai lah, cukup betul. Okey. Dah cukup memadai. Lepas tu report dia kita masuklah dalam RM ni, pelajar boleh huraikan apa yang kita minta pelajar buat tu. Okey. Pada saya tu dah memadai sebab kalau nak betul bukti, banyak pula bukti apa yang bahan pelajar present, apa pelajar dah hasilkan tu macam susah sikit lah kan kita nak kumpul. Dengan soalan tu pun dah cukup. Yang saya faham itu masa tempoh perbincangan pena tak silap itu Puan Najasma dia sebut, dia kata formatif ni sebenarnya dia kalau dia tak sama macam summative kan. Summative kita perlu ada bahan bukti dan sebagainya. Tapi formatif ni dia lebih bentuk yang macam ni lah. Dan bukti tu dia tak perlu kumpul lah, maksudnya lebih kepada perbincangan. Betul. Sebab kita buat dalam kelas kan, dan aktiviti dalam kelas tu pelbagai. Kadang kita bawa budak outdoor. So susah jugalah, takkan kita nak ambil gambar satu-satu tu. At least better kita masukkan je soalan, arahannya jelas, ada aktiviti, pelajar buat apa. Lepas tu apa feedback daripada pelajar dan kita bagi kita punya respons untuk feedback pelajar tu. Okey, settle contoh. Kemudian contoh slide. Contoh slide saya sharekan contoh slide saya lah. Tak adalah best sangat tapi bolehlah saya tunjukkan contoh kejap Contoh slide. Okey. Ini contoh slide lah untuk kita nak bukti, nak ada, kita dah share dengan student CLO tu apa, maknanya student tahu dia patutnya belajar apa dan kita ni nak share apa dengan student dalam kelas. So kita masukkanlah kenyataan kita punya learning outcomes. Learning outcomes ni saya ambil daripada kenyataan dalam syllabus. Kita punya syllabus ada GS General Statement iaitu yang 1.1, 1.2, kita ambil yang tu saja. Yang kita masukkan dalam RM tu, kita masukkan kat sini. Supaya jadi guide kat kita lah. Guide kat kita untuk konten apa yang sepatutnya kita sampaikan kepada pelajar dan apa yang sepatutnya pelajar dapat daripada konten yang kita ajar tu. Okey, contohnya kat sini. Jadi learning outcome ni kita ambil daripada CLO tu ke? Daripada GS. Saya ambil daripada GS untuk setiap topik. Ambil daripada GS. Okey. Untuk setiap topik saya ambil daripada GS. Okey. Kemudian masukkanlah kita punya slide bahan-bahan kita. Okey. Okey, lepas tu last untuk topik tu ataupun untuk minggu, sebab kita buat sekarang ikut minggu kan. Kita masukkan soalan formatif. Okey. Terpulanglah nak namakan dia soalan exercise ke, nak namakan dia apa assessment ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Okey. So kita masukkan beberapa soalan. Ni pun dah dikira sebagai, boleh kata sebagai OBE activity jugalah. Construct mind map. Okey, outline ataupun kita minta student discuss soalan-soalan ni 2 ke 3 orang ataupun in pairs. Okey, itu pun dah boleh dikira sebagai OBE activity. Dah ada bukti. Okey, ataupun satu lagi kita buat case study. Ni contoh untuk jabatan saya lah sebab kami kan banyak belajar teori. So case study, kita bagi case study. Pelajar akan study dulu, dapatkan jawapan. Okey, dan kita bagi soalan apa yang patutnya pelajar dapat daripada case study tu. And then kita kena relate balik lah dengan yang kita nyatakan CLO kita tadi. Outcome, learning outcome kita yang tadi ikut topik.
Okey? Okey Okay. Alright. Staff kalau ada apa-apa soalan tanya, boleh tanya direct. Boleh je tanya. Okey, saya pun sama-sama belajar. Okey. Dan yang terakhirnya untuk core. Core ni tutup kita punya loop kan. Loop tadi tu kita punya PO, nak tutup loop PO, nak tutup PLO, nak tutup CLO. Untuk core ni tutup CLO. Untuk kita lah pensyarah khusus. Sebab untuk PLO tu nak CQI-nya nanti ketua program yang buat. PEO pun ketua program juga cari nanti info tu kan, nanti dia pun akan buat juga. Okay, untuk kita pensyarah khusus, ini kita punya loop yang kita kena tutup. Okey, untuk buat CQI. Okey, caranya saya terangkan ringkas saja ya. Sebab cara pelaporan tu depends kepada jabatan lah. Okey, cuma yang pentingnya apa yang kita nak tengok, value yang kita nak tengok daripada pelaporan core tu. Yang pertama untuk performance indicator yang capai grade C. Okey, peratus yang capai grade C. Target kita berapa dan pencapaian sebenar berapa. Okey, CLO yang dapat markah lebih 50 dan PLO yang markah lebih daripada 50. Ini untuk keseluruhan kelas. Kemudian attendance students. Yang ni students achieve lebih 80% attendance, maksudnya kehadiran pelajar semuanya lebih daripada 80%. Dan yang kelima ni perbezaan antara markah PB dengan markah PE. Dia yang cantiknya adalah kena kurang daripada 30%. Kalau lebih daripada 30% means beza markah PB dengan PA tu jauh. Lebih daripada 30%. So macam something wrong lah. Boleh saya interrupt sikit? Boleh. Berkaitan dengan PAPB ni, boleh tak tolong jelaskan kita sebab PA kita hanya ukur pada kognitif. PB ni kita ada ukur psikomotor sekali. Jadi kita nak buat kesetaraan dia tu. Sebab kalau kita tengok pelajar pada engineering ni, dia lebih kepada psikomotor tu dia memang boleh ni lah. Jadi bila kita compare dia tu selalu kita akan dapat masalah, tak boleh ni lah. Jadi macam mana kita nak buat kaedah kesetaraan itu? Adakah kita nak ukur pada kognitif saja? Fair lah. Perbezaan 30% ni sebenarnya nak tengok kita punya, salah satunya adalah nak tengok item kita tu. Adakah biasanya kalau DJP pun markah PB lebih tinggi daripada markah PA, walaupun PB tu pun teori, kognitif, final tu pun kognitif juga, tapi biasanya markah PB lebih tinggi. Yang cantik 30% ni sebab bezanya tak jauh PB dengan PA. So itu menunjukkan bahawa item kita tu, item soalan kita lah mengukur dengan tepat. Maknanya dia konsisten. PB dia dapat sederhana, PA dia pun dapat sederhana. Kalau PB dia cemerlang, tiba PA dia sederhana, macam ada yang tak kena. Macam itulah pengukurannya sebenarnya. Tak ada pun kaedah yang kata nak setarakan tu, tak ada. Ini cuma pengukuran dari segi penilaian. Item yang diukur tu kita kata valid ataupun sah kalau bezanya tu in between 30%. Okey, agak sukar lah nak capai. Kalau macam DJP ni pun tak capai ni sebenarnya. Cuma 64% je yang difference dia tu average dalam 30%. Puan, jadi kalau kami di engineering ni suppose kita compare kognitif dengan kognitif lah kan? Sepatutnya begitu. Tapi kita mengukur keseluruhan untuk kemahiran pelajar, pengetahuan dan kemahiran bila PB dan PA tu. So katakanlah dia punya PB dia tinggi sebab PB ada kognitif, ada psikomotor, ada afektif. Lepas tu bila tiba final ada kognitif saja. So kita buatlah nanti tindakan CQI kita. CQI apa yang perlu dibuat untuk meningkatkan lagi kognitif tu.
Itu saja. Okey. Kena buat latihan lebih ke, contohnya lah kena buat apa, pelajar kita bagi nota ringkas ke, pelajar buat nota sendiri ke, itu je lah CQI yang kita boleh buat. Sebab masa PB dia dah okey, dia dah capai semua sekali. Okey, tapi bila final dia tak boleh buat. So tindakan CQI kita apa? Untuk overcome yang PA dia tak score tu. Okey? Boleh? Okey, jadi 30% tadi tu merujuk kepada kita compare kognitif je lah. Okey. Tapi tak juga kognitif kalau kita tengok kat sini Okey, ini dia punya untuk perbezaan markah PKK dan PA. Okey, markah CLO yang ini CA total untuk PB, yang ini total untuk final. Okey, yang ini untuk final exam 49. Contohlah kat sini 49. Okey, untuk dia punya CA dia totalnya adalah 86 yang kita dah totalkan semua sekali lah daripada 86 tu kita ambil dekat sini. Dia dah ada semua sekali markah PB. Sebenarnya semua sekali adalah, contohnya ni ada test, ada quiz, ada case study. Yang ni presentation memang tak dikira sebab ni dulu punya syllabus kan, presentation kita tak ambil kira. Tapi sebenarnya memang ada total semua markah PB dan juga markah final. So markah PB memang semua adalah C ada, P ada, A ada. Final ada C sajalah. Okey. Kita bukan compare apple to apple lah kan? Tak. Ada apple, ada buah-buahan lain juga, tapi dia macam itulah. Cumanya kita boleh nampak lah nanti bila mengukur CPA tu pelajar okey. Tapi bila kognitif saja dia tak perform katakan. So kita nak kena buat apa untuk meningkatkan dia punya performance untuk capai C yang lebih baik. Macam tu. Core ni dia tak ada nak cari kita bukan nak cari salah kita. Core ni kita cuma nak tengok apa yang kita perlu tambah baik. Okay, apa yang kita kena improve SEM depan untuk pastikan pelajar SEM depan lebih baik daripada SEM sebelumnya. Okey, boleh ke macam tu? Alright, thank you. Alright. Okey, so inilah perbezaan 30% tadi. Ni ditentukan ikut program lah sebab kita kena bincang dululah dengan ketua program. Okey, berapa target untuk semua-semua ni, nombor 1 sampai nombor 5 tu kena set by program supaya dia selaras lah. Okey. Okey, ni perbezaan tadi saya dah terangkan. Yang ni grade, kita nak tengok bilangan peratus yang mencapai grade untuk keseluruhan bila dah campur PB dengan PA. Okey, macam mana kita nak tengok ni, yang kita nak buat CQI tu kita nak baca yang mana? Okey, ini ikut contoh ni untuk CLO 1, group attainment tu maksudnya adalah purata markah dalam kelas untuk CLO 1. Purata markah dalam kelas ni 74 dan peratus pelajar yang dapat markah lebih daripada 50 semua sekali 100%. So untuk CLO 1, katalah CLO 1 tu ada topik 1, topik 2, topik 3. Assessment untuk topik 1, 2, 3, purata markah keseluruhannya adalah 74 dan semua pelajar dapat lebih daripada 50 markah. Okey, untuk CLO 2, purata pencapaian pelajar markah dia adalah 66. Agak rendah lah. Okey, dan yang dapat markah lebih 50 untuk CLO 2,
92.9. Maknanya ada yang gagal. Ada yang markah dia kurang daripada 50. Okay. So, kat sini kita nak tengok dekat mana yang tak kena dengan sel O2C ni. Okay, kita boleh tengok dekat GSA. Bila dah ni sel O2C, kita tengok kolom sel O2C, average attainment 66. Markah purata, total semua markah pelajar ni puratanya 66. Okay, yang tak dapat lebih 50 ada dua orang. Sebab tu peratusnya tadi 92.9. Okay, so kita tengoklah yang tak capai ni markahnya adalah 46 yang gagal at average. Lepas tu kita tengok juga sel O2C ni topik mana, soalan jenis apa. Okay, barulah kita boleh buat CQI untuk sel O2C. Okay, untuk sel O3 DA, so dia efektif. Semua orang dapat markah lebih 50%, tapi average markah 79. So tak dapat A lah kalau 79 tu at average. So nak tengok balik kat mana punca dia, tengok 3A. Okay, ada pelajar dapat 80. Tapi ada pelajar yang dapat markah kurang daripada 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang dapat markah bawah 80. Sebab tu markah keseluruhan untuk sel O3A dia jadi 79. Ini pun kena buat CQI juga. Maknanya pelajar tak cemerlang untuk kemahiran ni. Kalau katakan kemahiran ni presentation, dia tak cemerlang. So apa kita kena buat? Tindakan kita untuk meningkatkan kemahiran pelajar pada semester hadapan. Okey? Boleh ke? Okey. Kalau kita tengok pun kat sini markah PA ada yang tak skor. Okey, yang saya tandakan merah tu yang markah yang pelajar tak skor. Okey, kita tengok summary kat bawah, yang dapat kurang 50 tu ada bilangan dia untuk soalan, untuk jenis-jenis soalan tu. Okey, objektif bahagian 1 ada 2 orang tak skor, objektif bahagian 2 ada 11 orang tak skor, esei 1 ada 17 yang kurang 50. Esei 2 ada 9 orang yang kurang 50 dan esei 3 ada 14 orang yang kurang markahnya daripada 50. So maknanya final ramai tak boleh buat. Tapi PB dia cantik. PB dia okey. Ada seorang dua je lah yang fail quiz, fail test. Okay. So maknanya kita kena buat sesuatu. Bila PB, dia perform. Bila PA, dia tak perform. So nak kena buat apa? Nak kena buat apa itulah tindakan CQI. Okay. Ini contohlah penulisan kita punya reflection. Okay. Walaupun kita punya PLO tu, CLO semua capai 100%, tapi kita kena tulis laporan lengkap, bukanlah lengkap sangat tapi macam kita nampak ada tindakan yang kita kena buat pada sesi hadapan. Okey. Kita masukkan pencapaian untuk CLO dan juga pencapaian untuk PLO dan kita kena kenal pasti topik mana yang pelajar tak menguasai. Okey. Bila topik mana pelajar tak menguasai itu maksudnya ada pengetahuan ataupun kemahiran yang dia tak kuasai yang sepatutnya mengukur CLO. CLO ni kalau rendah nanti PLO yang diukur dengan CLO tu pun akan dipengaruhi, dia jadi rendah juga. Okey, sebab tu kita kena buat tindakan CQI untuk pastikan pencapaian tu sentiasa memuaskan. Okey, kalau nak kata cemerlang pun kena sentiasa cemerlang. Macam tu. Okey, ini contoh untuk tindakan CQI. Bukti kena simpan. Bukti kena simpan ni maksudnya apa? Contoh kalau kita ada buat latihan tambahan, ada set soalan latihan tu lah. Kita adakan file penyelaras khusus tu,
ada soalan-soalan latihan tu dekat file peneros khusus. Okey, kalau kita buat pre-test dulu, markah pre-test dengan markah test sebenar, yang tu kena simpan juga. Soalan dan markah pun kena simpan juga kalau kita ada buat lah. Kalau kita tak ada buat, tak ada masalah. Okey, tak perlu adakan pun untuk pre-test dengan test tu. Okey, yang lain tu ikut kesesuaian kursus masing-masing. Okey, so itu saja. Tamat dah sharing saya hari ni. Setengah jam, tak sampai setengah jam. Dalam sejam. Okey, so itu sajalah. Kalau ada nak share yang lain pun boleh juga. Okey. Okey, selamat